itu juga akan menentukan terus kumpulnya warga. Ya. Dan kita dengan UMNO di antara yang patuh kepada usul Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu untuk stabilkan politik dan tumpu dalam kerajaan perpaduan untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara yang tidak ketentuan setelah beberapa tahun dan terbukti dengan penerimaan bekerja dalam negara juga luar negara. Tapi kita berdepan dengan beberapa kelemahan, umpamanya kes terbaru yang melepaskan sebahagiannya daripada pendakwaan, pertuduhan, tapi siasatan tak ada sekatan apa-apa dan SPRM telah sebut. Cuma kita harus berlaku adil. Sebaik saja beramai tokoh-tokoh terlepas, itu tak jadi isu. Bila Datuk Zee Zahid lepas, itu bukan keputusan saya. Saya dimaklum tentunya oleh Peguam Negara kerana kes ini profil tinggi. Jadi mereka nak tomah-tomahlah, tapi saya bercakap di sini ya, untuk menjelaskan bahawa tidak ada arahan Peguam Negara pada masa itu ya, Tan Sri Idrus, dia terlibat dalam meneruskan pendakwaan. Dia baca dokumen bocor yang ditulis oleh Jabatan Peguam Negara yang menyatakan tidak bersetuju dengan pendakwaan. Dia juga lihat beberapa fakta baru 200 halaman yang dikemukakan. Dia juga lihat percanggahan. Tentunya saya sebagai Perdana Menteri tahu kesan dan tuduhan yang dilemparkan. Saya terpaksa tanya panjang kepada Peguam Negara, mengapa keputusan begitu? Mengapa sekarang? Jadi kalau ikut tanya saya, kalau saya ada kuasa, saya nak tangguh. Sebab apa? Saya nak lepaskan dulu semua pilihan raya ini. Kemudian Peguam Negara jalankanlah. Tetapi Peguam Negara tidak setuju. Peguam Negara kata tarikh awal mahkamah ialah 4 hari bulan dan 5 hari bulan adalah hari akhir beliau. Jadi beliau menjalankan tanggungjawab dia. Dia tak mau lepaskan tanggungjawab yang dia uruskan kepada yang lain. Jadi saya tidak boleh menghalang dan saya juga baca banyak kenyataan-kenyataan, sebahagiannya benar, sebahagian iaitu melahirkan rasa kesangsian, minta penjelasan lanjut. Saya juga minta penjelasan lanjut daripada Peguam Negara tentunya. Ya. Dan lepas itu saya tak salahkan mana-mana rakyat yang inginkan penjelasan lanjut. Ya, tapi kalau kita baca 11 perkara yang kemudian dibentangkan di mahkamah di hadapan hakim, dan hakim berpuas hati. Orang yang kata salahkan hakim atau nak bebankan hakim, tak ada. Ini proses dia begitu rupa. Jadi itu saja yang saya boleh sebut dalam kes ini. Saya tidak fikir adil kita jatuhkan hukuman kerana kita tak suka atau bersuka dengan orang politik. Yang seperti mana saya tegaskan, semua kes berbeza, tetapi banyak kes yang terlepas, sama ada sebelum perbicaraan atau selepas perbicaraan. Ya. Itu saja yang harus kita tahu. Tapi bersabar dan baca. Yang kita dengar tomahan orang politik ni kadang-kadang dia ikut sedap kata aja sebelum tahu. Ya, jadi saya syorkan baca ketetapan daripada Peguam Negara di mahkamah, di hadapan hakim. Dan mengapa hakim kemudian merasa bersetuju dengan usul. Ada yang mengatakan hakim tidak ada pilihan. Tak benar. Badan Kehakiman seperti sudah tahu tu, walaupun dia juga akan tertakluk kepada kertas pendakwaan, tapi dia masih ada dikatakan wewenang atau discretion berbicara. Saya bukan bawa pandangan ini sebagai Peguam Negara, dan saya pun juga elak kerana tomahan satu pihak ini kerana kerajaan Anwar dah tinggalkan reformasi. Tak betul. Dan seperti mana saya sebut berulang kali, boleh semak dengan Peguam Negara yang dulu dan sekarang, boleh semak dengan Ketua Hakim Negara dalam kes apa yang saya campur. Tapi bila kena kepada tokoh yang tertentu, dia jadi isu. Jadi saya nak nasihatkan rakyat umumnya berhak bertanya, berhak ambil tahu, dan jawapannya adalah membaca kenyataan sepenuhnya.
Tetapi janganlah membuku, jangan dengan fitnah, jangan umpamanya ini ada arahan Perdana Menteri ini dan sebagainya lah ya, tak payah kita panjangkan.